Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih kita bertemu lagi dalam video offline uh, dalam kursus DAA 3323 Control System. So pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita kepada konsul, khusus kepada konsul. Okey, seperti mana yang telah diterangkan pada video-video sebelum ini, iaitu dalam sistem PLC terdapat 5 bahagian penting dalam sistem, dan salah satu bahagian sistem PLC itu adalah pengaturcaraan. Dan dalam pengaturcaraan terdapat dua jenis ataupun dua kaedah yang kita boleh gunakan sebagai pengaturcaraan untuk kita masukkan ke PLC, iaitu pertama dengan menggunakan konsul yang itu untuk amali yang biasa kita gunakan di bengkel, dan kaedah kedua adalah kita menggunakan software pada PC ataupun laptop. Okey, biasanya kita gunakan seperti kursus yang saya telah ceritakan sebelum ni, iaitu penggunaan Siemens logo lah, kita gunakan software. Tapi kalau untuk Omron, PLC Omron, kita gunakan konsul. So hari ni kita nak belajar apa itu konsul. Okey, apa itu konsul. Sebenarnya di bengkel kita dah pun buat, cuma ini adalah untuk memahamkan atau memantapkan pengetahuan pelajar mengenai konsul. Okey, kita teruskan ke pembelajaran kita. So, pengenalan kepada konsul pengaturcaraan. So, konsul ni pun, okey, ini adalah konsul Omron, konsul Omron. Ini adalah konsul ni kita panggil dia punya papan kunci lah. Okey, konsul ni adalah papan kunci bagi kita memudahkan kita membuat pengaturcaraan kepada PLC. Okey, terdapat beberapa bahagian dalam konsul pengaturcaraan, iaitu kita ada bahagian yang pertama, bahagian paparan. Okey, ini yang akan memaparkan semua apa yang sedang berlaku. Okey, dia akan paparkan kat sini. Yang kedua, kita ada bahagian pemilihan mode. Bahagian pemilihan mode ni adalah kita terdapat tiga bahagian ataupun 3 mode untuk kita pilih. Nanti kita akan terangkan satu-satu dengan lebih detail. Kita ada bahagian kekunci, dan kita ada satu lagi bahagian kabel peripheral. Nama kabel ni adalah kabel peripheral. Kalau tengok macam ni, ini adalah bentuk mil lah. Okey, kita akan pergi pada satu persatu. Okey, yang pertama adalah bahagian paparan. So, dalam bahagian paparan ni, tugas dia atau fungsi dia adalah untuk memaparkan aturcara. Yang mana kita telah masukkan dalam CPU atau sedang tulis, atau kita nak monitor untuk melihat. So, itu adalah bahagian paparan. So, bahagian paparan ni terdiri daripada skrin LCD. LCD tu ialah Liquid Crystal Display. Okay. Dan bahagian paparan skrin ni terdapat 4 bahagian lah. Kalau tengok kat arrow ni ada 4 bahagian. Okey, itu bahagian paparan. Untuk bahagian pemilihan mode, kita ada 3 bahagian pemilihan mode, iaitu mode program, mode monitor, dan mode run. So, kita tengok satu persatu. So, untuk mode program, kita tengok mode program. Program adalah fungsi untuk mode program adalah untuk membina, mengubah suai dan membaiki ralat pada aturcara. Okey, untuk mode program ni biasanya kita bina lah, kita masukkan data satu persatu lah. So, kekunci mode mesti pada program. Okey, pada program. Ini yang kita kena faham lah. Setiap kali kita nak programkan, kita kena kunci ni mesti menghala ke bahagian program. Okey. Kemudian kita ada mode monitor. So, mode monitor ni adalah fungsi dia untuk menukar data sedia ada dalam PLC yang sedang dikendalikan. Maksudnya kita sedang menggunakan PLC dan kita nak menukar data, so kita ambil mode monitor. Kekunci mesti diletakkan di mode monitor. Okey. Dan kita ada mode yang terakhir, iaitu mode run. So, mode run ni apa dia? Mode run ni adalah
apabila kita dah pilih murad ni, maksudnya kita tak boleh lagi buat sebarang pengatur caraan untuk kita buat perubahan dalam PIC. Dia telah ni kita setkan untuk running kita punya set PLC lah, untuk melihat hasil daripada programming yang kita telah buat. Okey, itu terdapat apa nama 3 bahagian mood pemilih. Kemudian kita pergi kepada bahagian papan kekunci. Okey, bahagian papan kekunci. Okey, papan kekunci ni digunakan untuk menulis, mengubah suai sesuatu atau cara. Terdapat 3 jenis papan 3 jenis kekunci pada papan kekunci. Iaitu yang pertama kekunci arahan, kekunci kendalian dan juga kekunci angka. Kita tengok pada kekunci arahan. Kerana pentinglah untuk kita fahami apa kekunci arahan. Okey. So kekunci arahan terdapat beberapa banyak jugalah dia punya arahan dia. So kita pergi pada satu persatu lah ya. So nama kekunci fun. Pada kekunci tu dia ada tulis fun. Fun tu bermaksud function. So function ni digunakan untuk memasukkan arahan-arahan khas. Arahan khas. Contohnya bila kita dah buat kita dah buat pengatur caraan, bila kita nak habiskan, kita nak endkan dia, end tu sendiri adalah fun 01 kita masukkan. Fun 01. Kalau fun 02, 03 itu untuk interlock. Nanti kita akan belajar lebih detail pada kelas yang video yang akan datang lah. Kita akan tunjuk yang lebih dengan yang lebih detail. Kemudian kita ada shift. Okey, shift ni digunakan untuk memaparkan operasi yang menggunakan arahan shift register. Dia macam laptop juga ada shift untuk ambil yang bahagian shift register. Kemudian kita ada HR. HR ni adalah holding relay. Digunakan untuk arahan holding relay. Kita nak jadikan kita punya lita tu ada holding relay, kita kena masukkan arahan untuk HR. Kemudian kita ada TR. TR ni adalah temporary relay. Digunakan untuk arahan secara sementara. Arahan relay untuk sementara. Kemudian kita ada timers. Okey, timers ni banyak kita gunakan dalam sistem kita, iaitu kita nak gunakan arahan pemasa. Timers tu merujuk kepada pemasa. Kemudian kita ada counters. Counters ni adalah untuk arahan kita untuk kita membuat pembilang. Pembilang. Okey. Selain daripada itu kita ada LD, load. Ini antara yang utama lah. Load ni adalah kita perlu masukkan sebelum kita masukkan arahan-arahan lain pada rank ataupun pada kita panggil rajah tetangga. Okey. So itu ada macam kita kata itu macam kita masukkan power lah ataupun kuasa lah. Kemudian kita ada arahan N. N ni digunakan untuk menambah peranti secara sesiri, ataupun selepas pada load kita masuk sebelah dia untuk sesiri, kita masukkan satu normally open N. Kita letak N, selepas dia akan contohnya kita nak satu switch. Okey, dia akan jadi N. Dia akan jadi N. Kita akan sambung secara sesiri. Yang ni kita akan rujuk kepada amali di bengkel di makmal kita ya. So sama juga dengan OR. OR digunakan untuk menyambung peranti secara selari. Mengikut fungsi lah. N, OR, okey, NOT. Okey, NOT ni adalah untuk kita membuat arahan yang arahan yang berlawanan. Contohnya kalau tadi kita buat N tadi normally open, bila kita letak NOT saja dia akan jadi normally close. Okey. Dan akhir sekali adalah out. Out ni adalah untuk arahan untuk peranti keluaran. Untuk kita buat arahan pada hasil keluaran tu kita nak letak pada nombor pada berapa nombornya. Itu adalah untuk peranti keluaran. Kemudian kita ada kekunci kendalian. Okey. Kekunci kendalian ni terdapat beberapa jenis lah. Okey, yang pertama
kita nak kendalikan, yang biasanya adalah delete. Delete ni untuk memadamkan suatu arahan rangkaian. Kalau kita tekan in tu bermaksud insert. Digunakan untuk memasukkan suatu arahan rangkaian. Kita ada write, ni pun banyak kita gunakan. Kita gunakan write, boleh gunakan untuk menulis arahan ke dalam peranti PLC. Okey, kemudian kita ada clear. Okey, clear digunakan untuk memadamkan atau membatalkan satu arahan atau data yang sedang kita buat. Memudahkan kalau dia ada sedikit beza antara delete dengan clear. Kemudian kita ada akhir sekali adalah kekunci angka. So angka 0 hingga 9 ni kita gunakan untuk masukkan penomboran perpuluhan per 10 per 10, yang biasanya kita masukkan data operand, yang kita panggil selalu kita panggil data operand. Data operand masukkan 00000, 00001, 00002. Itu kita masukkan untuk input. Kalau untuk output 1000 atau 01000, itu untuk kita masukkan data operand kita. Kemudian kita ada nama kekunci A sampai F. A sampai N digunakan untuk nombor per 16. Ini yang tadi untuk per 10, ni per 16. Ini jarang agak kita guna ni. Okey, insya-Allah nanti kita gunakan untuk kita lihat fungsi. Okey. Itu untuk papan kekunci. Dan yang akhir sekali kita ada kabel peripheral. Ini untuk kita kena lepas kabel je lah. Okey. Dia sebagai alat berantara di antara yang membolehkan CPU berkomunikasi dengan konsul pengatur caraan, dan segala data pengatur caraan akan berulang-alik melalui CPU ke konsul ataupun konsul ke CPU mengikut apa yang kita pilih. Kemudian terdiri daripada kabel di mana hujungnya merupakan penyambung jenis male. Tadi saya terangkan pada awal, dan port tu nama dia port peripheral PLC. Ini bentuk port dia. Okey. Saya rasa setakat tu saja untuk bahagian untuk penceritaan kita ataupun untuk pembelajaran kita berkaitan dengan konsul. Okey. So itu adalah kegunaan konsul. InsyaAllah pada kelas akan datang saya akan terangkan kegunaan atau bagaimana kita nak menggunakan konsul, dan apa kaitan dia dengan mnemonic code, kan? Daripada mnemonic code tu kita nak masukkan dalam konsul, dan juga daripada sebelum tu kita akan lihat juga rajah tetangga lah. Daripada rajah tetangga tu kita ubah kepada mnemonic code. Mnemonic code kita masukkan ke dalam konsul, dan barulah kita boleh test dia pada set PLC kita. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kerana memberi perhatian, dan saya mohon kepada pelajar dapat fahamlah apa kegunaan konsul pada pengatur caraan. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.